Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini adalah merupakan hari yang keempat kita melakukan kerja lapangan secara maya dan secara terakam ini. Dan ini adalah merupakan lokaliti kita yang kedua pada pagi ini, selepas daripada kita melihat dua jenis batuan igneous di Teluk Cempedak, iaitu batuan granit dan juga batuan korut dolerite. Jadi di sini kalau kita lihat batuannya adalah merupakan tak ada batu pun. Di sini kita nak melihat tanah baki granit dan juga tanah baki basalt. Pelajar saya rasa dah belajar tentang engineering geology, di mana kita sudah pun dikuliahkan tentang dulu hawa, grade dulu hawa batuan, dan bagaimana batuan itu boleh berubah daripada batuan yang mempunyai grade 1 iaitu batuan segar menjadi batuan grade 6 ataupun menjadi tanah baki sama ada granit ataupun basalt. Okey, sedikit sejarah tentang batuan yang terdapat di Kuantan. Terdapat 3 jenis batuan igneous yang sering kita perhatikan di kawasan Kuantan ini. Yang pertama adalah merupakan granit, di mana granit merupakan batuan yang paling tua dan berusia Trias. Trias usianya sekitar 200 juta tahun. Kemudian batuan ini telah pun direjah oleh dolerite. Jadi apa yang kita nampak dekat Teluk Cempedak adalah merupakan contoh bagaimana dolerite itu merejah masuk ke dalam batuan granit, dan rejahan itu berlaku sekitar Cretaceous ataupun Kapur sekitar 110 juta tahun yang lampau. Kemudian semalam kita lihat batuan yang ketiga, iaitu batuan basalt di Pantai Batu Hitam. Itu merupakan batuan yang paling muda, dan itu merupakan basalt yang mengalir akibat daripada adanya fissures atau peretakan, dan rasa itu keluar ke permukaan, dan ini merupakan batuan yang paling muda berusia sekitar Pleistosen, 1.7 juta tahun yang lampau. Jadi secara mudahnya kita ada dua batuan yang berwarna gelap, iaitu dolerite dan juga basalt, dan kita ada satu lagi batuan yang berwarna cerah, iaitu granit. Dan satu adalah berbentuk plutonic, dan basalt selalunya adalah volcanic, dan dia merupakan dua batuan yang sangat berbeza dari segi cara pembentukannya. Okey, di sini kita nak lihat tanah, sebab batuan ini apabila ada dulu hawa dia akan jadi tanah. Jadi tanah itu kita panggil dia sebagai tanah baki ataupun residual soil. Jadi di sini kalau kita lihat di belakang saya ini merupakan kontak ataupun sempadan di antara tanah baki granit dan juga tanah baki basalt. Jadi basically yang kita lihat warna kuning kemerahan itu di bahagian bawah ini adalah merupakan tanah baki granit, iaitu tanah yang terbentuk hasil daripada dulu hawa ke atas batuan granit. Dan semasa batuan ini terlulu hawa, terdapat aliran basalt yang panas yang mengalir di atasnya. Jadi kita nampak basalt itu berada di bahagian atas, dan kita nampak granit di bahagian bawah, dan kita jumpa kontak di tengah-tengah. Jadi basically garisan hitam di antara kedua-duanya adalah merupakan sempadan, sentuhan di antara sempadan yang jelas di antara tanah baki granit yang lebih tua di bahagian bawah, dan juga tanah baki basalt yang lebih muda di bahagian atas. Ini saya nak tunjukkan perbezaan yang cukup jelas di antara dua jenis tanah tadi, di mana ini adalah merupakan tanah baki granit, di mana warnanya adalah merah kekuningan, dan dia mempunyai saiz yang agak kasar lah, dan dalam ni juga ada mineral kuarza yang tahan lulu hawa, dan masih kita boleh lihat dalam tanah ini. Jadi ini merupakan tanah yang pertama yang kita boleh jumpa dalam di Singkapan ini. Ini merupakan tanah baki granit. Kemudian tanah yang kedua yang menunjukkan warna yang sangat berbeza dengan tanah yang pertama tadi. Dan ini merupakan tanah baki
basalt. Di mana tanah baki basalt ini adalah merupakan tanah yang berwarna merah kecoklatan, dan dia merupakan tanah yang mengandungi kandungan besi aluminium yang tinggi, ya. Dan kalau kita lihat ataupun kalau kita perhatikan, tanah ini berguna jika sekiranya kita hendak melakukan pemetaan geologi lah. Okey. Ada pelajar yang membuat pemetaan geologi kawasan ini hanya berdasarkan kepada warna saja dia dah tahu dah ini merupakan kawasan granit dan ini merupakan kawasan basalt, sebab dia menunjukkan perbezaan warna yang sangat ketara, ya. Okey, di antara kedua-dua jenis tanah baki tersebut. Okey, kalau kita lihat tanah baki ini, kita sering dengar ataupun kita pernah dengar dalam berita, ya, tentang kawasan Kuantan ini mempunyai bauxite, longokan bauxite yang banyak. Jadi longokan bauxite yang dulu pernah viral dekat Kuantan ini, sehingga ada yang mengatakan Kuantan dah jadi seperti planet Mars yang berwarna merah. Jadi kemerahan itu berpunca daripada tanah ini, ya. Dan bauxite itu sebenarnya diambil daripada tanah ini, ya. Dia mengandungi kandungan aluminium yang tinggi, dan tanah ini disebabkan oleh aluminium yang tinggi, dia telah pun dilombong dan dipanggil sebagai bauxite. Selalunya bila kita sampai di sini, pelajar diminta untuk membezakan di antara ciri-ciri tanah yang terbentuk hasil daripada hulu hawa ke atas granit ini, dan juga ciri-ciri yang ada dalam tanah yang terbentuk hasil daripada hulu hawa ke atas batuan basalt. Jadi perbezaan yang paling ketara adalah dari segi warna, dari segi saiz butiran, dan dari segi mineral yang terdapat dalam kedua-dua tanah tersebut. Dan aktiviti yang kedua, pelajar juga diminta untuk melakukan lakaran geologi, utamanya untuk memetakan ataupun untuk melakarkan kedudukan tanah baki granit di bahagian bawah, basalt di bahagian atas, dan melakarkan sempadan ataupun kontak di antara kedua-dua jenis batuan tersebut, ya. Okey, di antara aktiviti pelajar apabila mereka sampai di kawasan ini adalah pelajar perlu membezakan, ya, di antara kedua-dua jenis tanah baki berikut, iaitu tanah baki granit yang berwarna kuning kemerahan dan juga tanah baki basalt yang berwarna coklat kemerahan, ya. Jadi kalau kita lihat juga dalam tanah baki granit ini masih ada lagi mineral kuarza yang kita boleh perhatikan. Okey. Di antaranya adalah seperti berikut. Okay. Ini yang bersaiz pasir ini merupakan quartz. Sebab kita tahu quartz merupakan mineral yang paling tahan terhadap hulu hawa, maka dia masih lagi tertinggal dalam tanah baki granit tersebut. Manakala kalau kita lihat kepada tanah baki basalt, dia mempunyai kandungan clay yang cukup tinggi lah. Okay. Dan kita nampak ataupun kita boleh bentuk dia, dan kebanyakannya tidak mengandungi sebarang mineral yang kita boleh kenal, dan tak ada kuarza langsung, sebab dalam batuan basalt memang tidak mempunyai sebarang peratusan kuarza, Okey, tetapi ada konkresi-konkresi yang kecil, okey, akibat daripada accumulation ataupun gumpalan-gumpalan iron oxide yang menghasilkan konkresi-konkresi yang agak kasar, ya. Jadi mineral-mineral utama memang tidak boleh dikenali lagi lah. Okey. Jadi dengan melihat kepada kedua-dua color warna ini, memudahkan kita untuk memetakan sekiranya kita diberikan kawasan yang hanya terdiri daripada tanah, jadi kita boleh petakan, ya. Maknanya yang berwarna kuning ini merupakan granit, yang berwarna merah ini merupakan basalt. Okey, kita sekarang sedang mengambil sampel tanah. Cukup. Kita merah pekat.